Sejak kecil lagi, Parjo membantu emak dan bapanya menjual tapai ubi. Sebut saja tapai ubi wak salikon, semua orang sudah tahu dan nama Parjo sudah sebati dengan makanan tersebut. Sehingga kan rakan-rakan sekolah menggelarnya Parjo Tapai. Proses membuat tapai agak rumit kerana banyak pantang larang yang perlu dipatuhi. Antaranya adalah tidak boleh memberitahu orang semasa membuat tapai, elakkan daripada terkena kotoran atau minyak dan tidak boleh membuat bising kerana dikuatiri tapai tidak menjadi. Dengan hasil jualan tapai ubi, itulah Parjo dan adik-adiknya berjaya sehingga ke Menara Gading. Setelah tamat belajar di matrikulasi selama 2 tahun, Parjo berjaya melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Profesor Haidar telah memberi tugasan kepada Parjo untuk membuat kajian bagi membuktikan tapai ubi dapat membantu mengurangkan serangan kanser. Kajian telah dilakukan dengan teliti dan akhirnya dia mendapati tapai ubi dapat menghasilkan bakteria yang sangat bermanfaat kepada manusia, iaitu menghalang pertumbuhan sel-sel kanser. Hasil kajian Parjo telah mendapat pengiktirafan daripada pihak universiti sehinggalah dibawa pada peringkat antarabangsa. Parjo telah membawa emak dan bapanya pada majlis convocation. Kajian bertajuk tapai ubi sebagai ejen penghalang kanser telah berjaya mengiktirafnya sebagai Dr. Parjo. Bagi Dr. Parjo, kejayaan itu adalah hasil inspirasi emak dan bapanya membuat tapai ubi. Akhirnya, kilang perusahaan tapai ubi wak salikon telah didirikan di kampung Dr. Parjo kerana permintaan yang semakin meningkat. Dr. Parjo menjadi pensyarah perubatan dan meneruskan kajian tentang potensi tapai ubi sebagai pencegah alternatif kepada berbagai-bagai jenis penyakit dengan tumpuan terhadap penyakit kanser. Tema dan persoalan. Tema, kesungguhan seorang anak kepada peniaga tapai ubi yang ingin membuktikan bahawa makanan tradisional tersebut mampu menjadi penyawar penyakit berbahaya seperti kanser. Persoalan yang pertama, ketaatan seorang anak kepada ibu bapa. Yang kedua, ketelitian semasa melakukan sesuatu. Yang ketiga, kanser yang boleh mengakibatkan kematian. Keempat, pengorbanan ibu bapa dan menyekolahkan anak-anak. 5. Menghargai pengorbanan dan membalas jasa ibu bapa. 6. Bercita-cita tinggi demi kemajuan pada masa depan. Seterusnya, watak dan perwatakan. Watak yang pertama ialah Parjo, anak sulung Wak Salikun. Yang kedua, Parjo merupakan penerima ijazah kedoktoran. Parjo juga pensyarah universiti. Parjo seorang yang taat akan emak dan bapanya. Yang kelima, Parjo seorang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Watak yang kedua ialah Wak Salikun. Wak Salikun merupakan bapa kepada Parjo. Dia gigih melakukan pekerjaan, mementingkan pendidikan anak-anak. Yang keempat, bercita-cita tinggi untuk mengembangkan perniagaannya. Yang kelima, teliti ketika melakukan kerja. Watak yang ketiga ialah emak. Emak merupakan emak kepada Parjo. Yang kedua, gigih membantu suami menjalankan perniagaan tapai. Yang ketiga, teliti ketika melakukan kerja. Yang keempat, prihatin terhadap anak. Watak yang terakhir ialah Profesor Haidar. Profesor Haidar merupakan pensyarah kepada Parjo. Dia berpandangan jauh. Seterusnya, binaan plot. Plot yang pertama iaitu permulaan. Sejak kecil lagi, Parjo membantu emak dan bapanya menjual tapai ubi sehingga dipanggil Parjo Tapai. Walaupun dia berasa muak dengan panggilan itu, namun lama-kelamaan dia sudah terbiasa dengan gelaran tersebut kerana dia ingin membantu emak dan bapanya mencari rezeki. Yang kedua, perkembangan. Proses membuat tapai ubi agak rumit, bermula dengan proses mencabut ubi, mengopek kulit, memotong pendek, menjerang air, merebus sehinggalah proses memeram sebelum ubi matang untuk dimakan. Banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa membuat tapai ubi. Melalui hasil jualan tapai ubi, itulah Parjo dan adik-adiknya berjaya menjejakkan kaki ke Menara Gading. Plot yang ketiga ialah klimaks. Parjo berjaya membuktikan bahawa tapai ubi dapat mengurangkan risiko penyakit kanser. Kajian Parjo telah diiktiraf oleh
pihak universiti dan dibawa pada peringkat antarabangsa. Parjo berjaya memperoleh ijazah kedoktoran sekaligus mendapat gelaran Dr. Parjo. Plot yang terakhir ialah plot peleraian. Dr. Parjo bertugas sebagai pensyarah. Dia masih meneruskan kajian tentang potensi tapai ubi sebagai pencegah alternatif kepada pelbagai jenis penyakit yang lain, terutamanya penyakit kanser. Perniagaan tapai ubi bapanya di kampung semakin berkembang sehinggalah terbinanya kilang perusahaan tapai ubi Wak Salikun. Latar tempat. Yang pertama, kantin sekolah. Yang kedua, rumah Wak Salikun. Yang ketiga, fakulti perubatan di universiti. Yang keempat, kilang perusahaan tapai ubi Wak Salikun. Latar masa. Yang pertama, waktu pagi. Yang kedua, selepas sembahyang Isyak. Yang ketiga, permulaan semester. Dan yang keempat, 60 hari. Latar masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang bersungguh-sungguh melakukan kerja. Yang kedua, masyarakat yang gigih berusaha untuk mencari rezeki. Yang ketiga, masyarakat yang teliti semasa melakukan sesuatu kerja. Yang keempat, masyarakat yang berpandangan jauh. Yang kelima, masyarakat yang mengenal jasa ibu bapa. Dan yang keenam, masyarakat peniaga yang bijak mengembangkan perniagaan. Gaya bahasa. Laras bahasa sains. Contohnya, bakteriozin, manihot esculenta, metastasis. Peribahasa. Contohnya, Allah bisa, tegal biasa. Repetisi. Contohnya, tapai, tapai, tapai. Singope. Contohnya, buat tapai ubi tak boleh bagi tahu orang tahu. Nilai dan pengajaran. Nilai. Yang pertama, kegigihan. Yang kedua, kerajinan. Yang ketiga, kesyukuran. Yang keempat, kasih sayang. Dan yang kelima, kerjasama. Pengajaran. Yang pertama, kita hendaklah tabah mengharungi susah payah dalam kehidupan. Yang kedua, kita haruslah rajin untuk mencari rezeki. Yang ketiga, kita perlulah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara. Yang keempat, kita patutlah menghargai jasa ibu bapa. Yang kelima, kita mestilah bijak merebut peluang demi kemajuan. Dan yang keenam, kita janganlah memandang hina terhadap orang lain.